أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sambungan muka surat 513 di dalam tajuk puasa sunat dan puasa hari-hari putih. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika didatangi oleh seorang yang bertanya tentang puasa, maka ia berkata, sukakah saya ceritakan kepada kamu hadis yang termasuk dalam perbendaharaan yang tersimpan, iaitu jika engkau inginkan puasa Nabi Daud, maka ia puasa sehari dan tidak puasa sehari. Dan bila engkau inginkan puasa Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, maka puasa 3 hari pada permulaan tiap-tiap bulan, yang antara tanggal 1 hingga 10, dan 3 hari pada pertengahan, iaitu dari 11 hingga 20, dan 3 hari akhir, yakni pada 21 hingga 30. Dan bila engkau inginkan puasa Nabi SAW, maka puasa tiap-tiap hari selamanya, dan makan syair dan memakai pakaian yang tebal kasar, dan tiap malam ia tegak berdiri sembahyang hingga melihat tanda-tanda fajar, dan ia tidak berada di suatu tempat melainkan ia sembahyang 2 rakaat. Dan bila engkau ingin puasa ibunya Siti Maryam, maka ia puasa 2 hari dan tidak puasa 2 hari. Dan bila engkau inginkan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk, puasa Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluk, maka ia puasa 3 hari tiap bulan, iaitu pada hari-hari yang ke-13, 14 dan 15, dan mengajarkan bahawa itu sama dengan puasa sepanjang masa. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, man shama syahra Ramadan summa atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama shama ad-dahra kullah. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka sama dengan puasa sepanjang masa. Jadi sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita di dalam maudhu' bab puasa sunat dan puasa-puasa pada hari yang putih. Jadi mengikut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada seorang hamba Allah bertanya kepada dia tentang puasa, maka dia kata, sukakah saya ceritakan kepada kamu
tentang hadis yang termasuk dalam perbendaharaan yang tersimpan, iaitu jika engkau inginkan puasa Nabi Daud, maka ia puasa sehari dan tidak sehari. Jadi bab puasa ni, tuan-tuan dan puan, maka kita ialah banyak hadis-hadis yang disebut tentang puasa sunat ni. Maka Nabi menggalakkan jika kita rajinlah berpuasa. Maka Nabi kata sebaik-baik puasa itu ialah puasa kepada yang dibuat oleh Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Ini merujuk kepada hadis di dalam suatu kitab, iaitu Tajzibut Taraful Hadis jilid yang pertama. Di sana Nabi sebut sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Jadi dengan sehari berpuasa, besok dia tak puasa, berselang-seli. Jadi maknanya kalau 15-30 hari itu dalam sebulan, 15 hari berpuasa, 15 hari tak puasa. Gitulah Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam, berselang-seli satu hari. Jadi sebab tu kita, itulah yang ada hadis-hadis yang dibicarakan ini, maka disebut puasa sebaik-baik ialah puasa Nabi Daud. Dan bila engkau puasa Nabi Allah Sulaiman, dia berpuasa pada, yakni tiap-tiap bulan dia berpuasa antara 1 hingga 10, dan 3 hari pada pertengahan, 3 hari pada akhir bulan. Mana sebulan tu 9 hari dalam satu bulan. Itu puasa Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Dan puasa juga, bila engkau inginkan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka puasa tiap hari selamanya, dan makan syair, maka pakaian yang tebal yang kasar, dan tiap-tiap malam ia tegak berdiri sembahyang hingga melihatkan tanda-tanda fajar, dan dia tidak berada di tempat melainkan sembahyang 2 rakaat. Nabi pula dia kata berpuasanya tiap-tiap hari. Dalam riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi ni bila balik rumah tak ada makanan, Nabi kata puasa. Bila ditanya isteri dia ada apa ini, dia kata tak ada apa, maka berpuasa. Kemudian tu bila ada pula makanan, Nabi berbuka. Jadi itulah cara yang disebut dalam kitab-kitab fiqh pun yang bicara bab Nabi puasa sunat ni. Maksud sepanjang hari itu Nabi dalam keadaan puasa, dia puasa macam tu lah. Tak ada makanan puasa, ada makanan buka. Dan pada hari-hari yang dipuasakan juga adalah hari-hari yang tertentu, yang disebut bulan-bulan yang tertentu yang ada dalam Islam. Itu sedia maklum, nanti kita rujuk balik dalam bab puasa sunat dalam kitab fiqh. Maka di sana disusun berkenaan puasa sunat adalah hari-hari yang dituntut pada bulan-bulan yang tertentu dalam bulan Islam. Boleh kita puasalah. Dan Nabi ini pula, di samping puasa sunat, Nabi sentiasa bangkit sembahyang malam. Itu riwayat-riwayat menceritakan sehinggakan Nabi ini bengkak-bengkak kaki. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapakah sampai begitu? Maka Nabi kata sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sudah maklum bahawasanya dia terpelihara daripada dosa. Dijamin dah bahawasanya Nabi itu syurga. Tapi nak menunjukkan kepada sebagai seorang pemimpin kepada umatnya supaya sembahyang malam inilah salah satu daripada kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebenarnya. Dan di dalam Al-Quran Allah mengangkat manusia yang sembahyang malam tu, maka disebut ia sebagai maqamam mahmudah, dinaik kepada makam yang terpuji. Jadi sebab tu kita ni tuan-tuan, sembahyang malam adalah satu, memanglah disunatkan kita sembahyang, bukanlah wajib, tapi kekuatan sembahyang malam ni adalah istimewa. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain disebut di dalam penyusunan kitab hadis. Dalam kitab Tajzibut Taraful Hadis tu jilid yang pertama, Nabi kata sembahyang malam ni
waktu-waktu yang sesuai untuk kita berdoa. Iaitulah salah satu disebut waktu sahur. Jadi waktu kita bangkit semayang malam ni, itu dipanggil waktu sahur. Jadi di saat-saat itulah kita berdoa. Maka Nabi kata doa di kalangan hamba Allah di waktu sahur terus akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ditolak. Ini satu kemuliaan. Jadi sebab tu bila kita bangkit semayang malam ni, kita minta kepada Allah, maka satu waktu yang penuh ketenangan. Waktu terleka manusia dengan tidur, leka manusia dengan kesedapan tidur pada waktu malam, kita bangkit semayang. Dan tuan-tuan boleh juga rujuk dalam kitab Aqidah Islam hasil karangan almarhum Syekh Sabiq rahimallahu ta'ala. Jadi dalam kitab itu disebut juga bahawa tugasan para malaikat, malaikat-malaikat yang bertugas pada pagi, pada petang, waktu malam, jadi bertembung di antara malaikat yang bertugas pada waktu malam dan waktu pagi. Dalam berselisih mereka menjalankan tugas tadi ini, maka masih bertembung dalam satu waktu, maka mereka sama-sama bermohon kepada Allah. Di dalam hadis itu panjang dicerita. Jadi Allah bertanya, apakah yang dilakukan oleh hamba-Ku si fulan bin si fulan, si fulanah binti si fulan ini? Maka malaikat menjawab, sesungguhnya di kalangan hamba-Mu sedang beribadat kepadamu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kata para malaikat, supaya dituliskan bagi hamba-Ku di dalam Illiyin, mana tempat yang tertinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah keberkatan yang kita ni, kekuatan sembahyang malam. Jadi Nabi ini sembahyang sehingga akan bengkak-bengkak kakinya bila ditanya oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kita ni yang lebih, sebab kita ni banyak dosa, banyak kesalahan ni dibuat. Dosa kita dengan ibu bapa, dosa kita dengan jiran, dosa kita dengan anak-anak, dosa kita dengan kawan rakan, dosa kita dengan adik-beradik, dosa, banyak dosa. Maka waktu itulah waktu yang kita nak pohon kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah. Ada setengah dikatakan kita ni semayang sunat taubat kan. Jadi berselisih pandangan ulama'. Ada yang mengatakan sembahyang sunat taubat sebelum tidur, ada yang mengatakan sembahyang sunat taubat selepas kita bangkit daripada tidur. Jadi di mana-mana pun boleh kita buat. Maka nak buat sebelum tidur pun boleh, nak buat selepas kita bangkit daripada tidur pun boleh. Tapi lebih cenderung ulama' menyatakan dibuat sebelum kita tidur. Oleh kerana kita tidur tu katanya sebahagian daripada mati. Seandainya Allah ambil nyawa kita dalam kita tidur ni, bermakna kita sudah menyelesaikan dan kita dah mohon kepada Allah dengan sembahyang sunat taubat. Moga-moga kematian kita dalam kematian yang husnul khatimah. Itu yang satu harapan yang tinggilah. Mudah-mudahan. Banyak ni kawan-kawan kita, 2-3 minggu lepas, kawan kita, saya baru nak telefon dekat dia. Bila nak telefon dekat dia, tiba-tiba lalu depan rumah sahabat, dia kata nak pergi masjid. Dia kata siapa meninggal? Dia kata ada orang meninggal. Dia pun sebutlah nama. Dia kata si fulan ni meninggal. Jadi saya pun bawa kereta, kebetulan ada kerja, bawa kereta sampai ke bawah dekat Seri Gombak, baru saya teringat nama yang disebut tu, orang tu yang saya nak telefon sekejap lagi, ada kerja dengan dia. Saya telefon kawan seorang lagi nak confirmkan benda tu. Dia kata betul lah, kami tengah duk mandi jenazah dia ni dekat masjid ni. Tuan-tuan, meninggal dalam tidur. Saya bercadang lepas saya balik rumah tu nak telefon dia. Itulah Tuhan tentukan kematian kita dalam tidur. Masa yang berlaku begitu pantas. Tu yang ulama' sebut tidur sebahagian daripada mati. Lebih baik kita sembahyang sunat taubat sebelum kita tidur, minta ampun dengan Allah di atas keterlanjuran kita, di atas segala-gala dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan, insya-Allah. Jadi gitu.
Kemudian bila ditakdirkan Allah kita boleh bangkit pula, tersedar kita pada waktu pagi, seawal pagi, maka kita bangkit, lalu kita menadah tangan kepada Allah. Nabi suruh kita baca doa, Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Jadi doa itu Nabi suruh kita baca, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita boleh hidup dan dibangkitkan kita di waktu pagi ini. Lalu kita membersihkan diri, maka kita beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni boleh kita lihat Allah memberikan gambaran yang tersirat di sebalik surah, dua surah, iaitu surah Muzammil dan surah Muddassir. Jadi kita tafsir surah tu, maka keindahan di antaranya ialah sembahyang malam dan kelebihan orang-orang yang sembahyang malam Allah merahsiakan di dalam surah tersebut. Jadi sebab itu kita ni tuan-tuan, itu cara Nabi, ya, cara Nabi. Dan barang siapa ingin pula berpuasa, kata Ibnu Abbas, seperti mana ibunya Siti Maryam, ya, Isa bin Maryam, Nabi Isa, maka ia puasa 2 hari dan tidak puasa 2 hari. Ini bagi ibu kepada Nabi Isa yang memelihara kesucian dia. Walaupun kita baca dalam sirah, dia ditugaskan untuk menjaga tempat ibadat kaum dia, tapi dia tak sembah berhala. Dia tetap suci dalam dirinya, tidak melakukan penyembahan berhala. Sehinggalah kedatangan malaikat mencampakkan benih ke dalam mulutnya, maka disitulah yang berlaku kisah Aisyah dikandung oleh ibunya tanpa bapa. Maka fitnah mendatang mengatakan dia telah melakukan perkara yang terkutuk, tetapi anak kecil ini menjawab. Itu dah salah satu daripada mukjizat Allah, anak kecil yang baru lahir boleh menjawab. Lalu bagi orang-orang yang Kristian, maka di situ meletakkan mereka Isa bin Maryam, maka dikatakan Isa ini adalah anak Tuhan. Allah menafikan dengan firman Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menafikan di atas kesesatan bagi puak-puak ini dengan turunnya surah Al-Ikhlas. Jadi sebab itu kita melihat bagi ibu kepada Isa, dia berpuasa 2 hari, 2 hari tidak. Dan begitu juga jika inginkan juga lagi, dia kata berpuasa juga seperti Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam ada disambungkan lagi, sebaik-baik makhluk maka ia puasa 3 hari tiap bulan, iaitu pada hari-hari 13, 14 dan 15, dan mengajarkan bahawa itu sama dengan puasa sepanjang masa. Ini ada Nabi sebut bahawasanya puasa pada hari-hari putih, iaitu pada hari 13, 14 dan 15, yang mengajarkan ia sama dengan puasanya sepanjang masa. Jadi ini Nabi sebut kalau kita puasa pada 13, 14, 15 itu dipanggil hari yang putih, maka sama dengan kita puasa sepanjang-panjang 1 bulan tu, sepanjang masa. Jadi itu kita tuan-tuan ya. Maka digambarkan keindahan kelebihan puasa ni, maka rebutlah peluang itu untuk berpuasa. Dan hikmah puasa ni, maka mengikut para alim ulama, itulah salah satu daripada merujuk kepada hadis, jalan untuk menyuci jiwa kita daripada kekotoran, dosa dan noda. Dan itu jugalah jalan untuk menyekat, menghalang hawa nafsu, yang nafsu-nafsu jahat dapat diruntuhkan dengan puasa-puasa sunat. Itu kelebihan puasa lah. Dan Allah kasih sayang sebab bau mulut orang yang berpuasa itu harum bagi Allah, sayang kepada mereka. Jadi itu, barang siapa rajin puasa sunat, maka dia akan dapat ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis menyatakan, man shama syahr Ramadan summa atba'ahu bi 6 min Syawal faka'annama shama ad-dahr kullah.
Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian tamat bulan Ramadan, disambung dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka sebab itulah disebut sebaik-baiknya, kan, sebaik-baiknya kita berpuasa bermula pada 2 hari raya, kan, hari kedua raya puasa Syawal, hari kedua bulan Syawal kita disunatkan berpuasa 6 hari. Jika kita tak boleh nak buat masa tu, nak ambil di mana-mana pun, dia kata selagi ada bulan Syawal, bolehlah juga, tak ada masalah pun, kan. Tapi sebaik-baiknya biasa dibuat ialah selesai daripada kita sembahyang puasa di bulan Ramadan, pada hari kedua di bulan Syawal kita sambung dengan puasa sebanyak 6 hari. Dengan 6 hari itu bisittin, ya, summa atba'ahu bisittin, kemudian kita sambung dengan puasa hanya dengan 6 hari min Syawalin, dengan di bulan Syawal itu, faka'annama sama dahar kullah. Dia kata dengan 6 hari di bulan Syawal itu menyamai dengan sepanjang masa kita berpuasa. Inilah satu, orang kata, keindahan yang Allah Ta'ala bagi di sebalik kita puasa 6 hari. Bukannya lama sangat, nah. Kita habis-habis raya, dia raya sungguh. Jamuan raya sebulan lebih, sampai habis bulan Syawal jamuan raya lagi. Jadi kita tu melampaui daripada apa yang dituntut. Jadi itulah kelebihan yang Nabi sebut bagi bulan Syawal. Orang yang berpuasa 6 hari itu, Nabi kata faka'annama samad dahra kullah, seperti mana dia berpuasa sepanjang masa, walaupun tempoh hanya 6 hari. Kemudian kata Abu Hurairah pula, saya akan menghitungkan untuk kamu mengerti, iaitu dia kata puasa Ramadan 30 hari pahalanya sama dengan 300, dengan 6 hari sama dengan 60 hari, sebab Allah telah berfirman, sesiapa yang berbuat yang kebaikan maka ia mendapat pahala 10 kali lipat ganda, maka tiap hari sama dengan 10 hari. Ini pandangan daripada perawi hadis Rasulullah, sahabat Rasulullah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, bapa kucing, orang yang sayangkan kucing. Nabi beri gelaran Abu Hurairah. Jadi dia kata dengan puasa 30 hari itu pahalanya sama dengan 300. Dia kali dengan 10, 30 kali 10. Kemudian pula dia kata dalam keadaan itu berpuasa pula 6 hari itu, dia ambil kepada ayat yang Allah menyatakan, sesiapa yang berbuat hasanat, yakni kebaikan, ia akan mendapat pahala 10 lipat kali ganda. Jadi jika 6 hari dengan di bulan Syawal, kata Abu Hurairah, dia menyamai dengan 60 hari. 60 hari kita puasa, 60 hari puasa 2 bulan. Nak berhabis sebulan pun duk berkira-kira, duk tanya bila nak raya. Masuk 15, 16, 17 Ramadan je, orang kalang kabut buat persiapan nak raya. Tambah pula di malam-malam minggu yang terakhir, lagi orang kalang kabut dengan keadaan suasana untuk raya. Bila dah raya pula, Allah macam hantu raya. Jadi hantu raya, dia punya makan Allah sebulan lebih. Seolah-olah macam kita nak bayar denda, nak lepaskan geram, tak boleh makan. Padahal boleh makan pun bukan tahan 24 jam, hanya beberapa jam je tak makan, tak sampai 12 jam, menahan diri daripada lapar dan dahaga. Tiba bulan Syawal, dia punya raya, ya Allah. Sampai ada lagi surau-surau jemput kita. Kita pun heran, jamuan apa? Dia kata jamuan mesra rakyat. Rupa-rupanya pergi tanya, jamuan sebab hari raya tu hari nak buat tak sempat, jadi surau buat jamuan lagi. Saya kata dahsyat kita, itulah sambutan hebat sungguh. Baik, jadi
dengan 6 hari itu, kata Abu Hurairah, dia mengambil daripada tafsiran ayat yang menyatakan siapa yang buat hasanat kebaikan dia mendapat pahala 10 kali lipat ganda. Maka tiap hari sama dengan 10 hari, jadi 6 hari 60 hari dia kata. Kemudian Abu Lais berkata juga sebahagian ulama memakruhkan puasa pada hari Sabtu kerana menyerupai orang-orang Yahudi. Ni kita sebahagian ulama kata Abu Lais, dia kata makruh puasa pada hari Sabtu sebab sama dengan orang Nasara. Tu. Sebab tu Nabi tak buat, kan? Nabi tak buat puasa pada hari Sabtu. Melainkan kita puasa hak yang wajib tu, itu kena direct lah, mana boleh berhenti, kan? Ni hak puasa sunat-sunat ni lah. Sebab tu kalau kita nak ambil puasa sunat, elok kita ambil puasa, katalah kita nak puasa juga, kan, elok kita ambil pada hari Khamis. Ambil pada hari Isnin, hari Khamis. Kemudian tu dalam hadis kata tu seminggu boleh buat 2 kali, Rasulullah bagi. Kemudian kalau kita ada puasa pula dengan hari Khamis, maka kita boleh lanjutkan sampai kepada hari lain. Tapi jangan pergi ambil hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Dia tak elok macam tu, tak boleh gitu. Nabi ambil pada hari Khamis. Ini si rujuk baliklah dalam bab puasa sunat dalam kitab fiqh. Jadi jangan puasa pada hari Sabtu sebab menyamai dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebab itu pada bulan yang yang kita puasa pada bulan Muharram, bulan apa semua tadi, ini adalah berdasarkan atas amalan Rasulullah buat. Kemudian Ibrahim An-Naqai ketika ditanya tentang puasa pada hari Syawal, jawabnya itu puasa wanita membayar hutang, puasa kerana haid pada bulan Ramadan. Ada juga sebahagian ulama menganjurkan puasa 6 hari, tidak langsung sambung semuanya, tapi lebih baik berpisah-pisah supaya tidak menyerupai dengan puasa orang-orang Nasara. Ini pandangan seorang tokoh ulama, Ibrahim An-Naqai. Jadi ketika ditanya tentang puasa hari bulan Syawal, maka dia kata puasa itu adalah puasa bagi kaum ibu untuk menggantikan puasa mereka oleh kerana kedatangan darah haid. Jadi dalam Al-Quran, rujuk balik ayat yang Allah turunkan tentang puasa tu, kan, yang Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita rujuk balik ayat tu dalam bab puasa ni, bagi orang yang menggantikan puasa, maka ditafsirkan ayat itu Allah kata boleh digantikan pada hari-hari yang lain. Makna tidak ditetapkan lah. Jangan sampai kita membawakan puasa kita tu tertangguh, nak datang puasa pula, dah masuk puasa ni. Ni tahun depan nak masuk 2014, sampai dibawa hak 2013 masuk ke dalam 2014, tak buat lagi, tak bayar lagi puasa dia. Ini jadi masalah. Jadi kita kena selesaikan. Kalau hak tahun 2013 selesaikan ni, hak 2012 dah selesai dah. Jangan bawa pindah sampai jadi campur 2 tahun. Yang tu kita sedia maklum, maka dia kena tambah di segi pembayarannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tambah. Itu rujuk balik dalam bab hukum tu. Jadi Ibrahim Naqai sebut gitulah. Ada sebahagian ulama menganjurkan puasa 6 ni, dia kata tak sambung, bukan buat direct 6 hari. Puasa sehari 2 hari, tinggal sekejap, kan? Berselang, supaya dia kata tidak menyamai dengan puak-puak Nasara. Itu di atas perselisih pandangan pendapat, kan, ulama. Jadi kita, Nabi sebut pada umumnya faka'annama summa atba'ahu bisittin min Syawal
faka'annama sama ad-dahra kullah. Jadi kita boleh dalam berdasarkan kepada hadis dengan berpuasa 6 hari sehingga selesai. Tetapi saya sendiri berpendapat sama sahaja disambung puasa atau berpisah-pisah, sebab sudah terpisah daripada Ramadan dengan hari raya. Sebab tu kita break tu kan, berhenti, mana kita sambung sampai masuk 1 Syawal, haram kita berpuasa, tak boleh. Ada masuk hari kedua tu tak ada dah, boleh kita sambung puasa lah, nak puasa sunat. Kalau hak yang mana mungkin dia balik kampung nak meraihkan adik-beradik, ibu bapa, nak berseronok suka, setahun sekali berjumpa, dia kata balik KL nantilah dia puasa, pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi gitu nah. Jadi rajin-rajinlah kita dengan puasa sunat ni tuan-tuan. Orang puasa sunat, maka kelebihan kita dah sebut dalam kitab ni dulu, bahawasanya puasa itu dapat menahan daripada seksa kubur dia ataupun azab kubur dia, yang bila datang daripada malaikat tu puasa dapat menahan dia, nahan daripada menerima azab pukulan daripada malaikat di alam kubur. Itu kita lihat dalam hadis kita baca lepas dah kan dalam kitab ni. Jadi gitu. Jadi puasalah kita dengan ikhlasnya kepada Allah. Dengan tiap amalan ikhlas, Allah membalas kita dengan balasan pahala yang setimpal, iaitu dengan balasan syurga insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti sambung pada besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.